Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nur Azlina Haji Muhammad Kiram daripada Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini saya akan memperkatakan tentang kesenian Melayu. Baik. Apabila kita memperkatakan tentang kesenian Melayu, ini bermakna kita hendak bercakap tentang seni dan bangsa Melayu, ya. Tapi kalau kita bercakap secara umum, seni dan manusia tidak boleh dipisahkan. Hakikatnya seni dan manusia saling berkait dan ada sebab-sebab mengapa seni itu dikatakan sebahagian besarnya dapat menunjukkan identiti manusia. Baik, untuk itu saya hendak bercakap tentang pengertian dan konsep. Ramai yang mengatakan bahawa seni merupakan ataupun menjadi tanda kemercuan dan kegemilangan bagi sesebuah tamadun manusia. Dan hakikat ini sememangnya benar kerana daripada seni itulah kita dapat melihat identiti sesuatu bangsa itu. Kita dapat melihat cara seseorang itu berfikir, cara mereka bertindak, cara hidup mereka, kepercayaan, adat, resam dan sebagainya. Oleh yang demikian, seni itu sememangnya sebahagian daripada kehidupan manusia yang mana orang selalu mengatakan jika sesuatu seni yang dikaitkan dengan bangsa itu tinggi, maka tinggilah pencapaian tamadun bangsa itu. Tetapi jika seninya itu rendah ataupun tidak mempunyai seni, iaitu terbatas, maka tamadun manusia itu dikatakan rendah seninya, ya. Baik, bila kita bercakap tentang seni, seni dimaksudkan sebagai sesuatu yang halus, yang elok, cantik dan menarik. Dan hampir sebahagian besar daripada pengkaji-pengkaji menyatakan bahawa seni yang dihasilkan oleh manusia itu selalunya menjurus kepada untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Mungkin kalau ada seseorang itu mengatakan seni itu kurang baik atau buruk, itu adalah berasaskan kepada pandangan peribadi semata-mata. Ini bermakna sangat jarang sesuatu bangsa itu menghasilkan sesuatu hasil hanya untuk mendapatkan keburukan. Seterusnya kita lihat perkataan kesenian itu sebenarnya dikatakan berasal ataupun bermula daripada perkataan Jawa yang diasaskan daripada konsep art. Menurut kajian, pemikiran barat selalunya memandang tinggi terhadap sesuatu hasil seni. Dan kesenian ini kemudiannya didefinisikan sebagai ciptaan seni dan penghayatan kreatif iaitu dalam bentuk benda dan bukan benda. Apakah yang dimaksudkan dengan ciptaan seni dan penghayatan kreatif? Ya, bila kita bercakap seni, bunyinya pun dah seni, ya. Seni ini dihasilkan bukan dengan sewenang-wenangnya. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ia dihasilkan untuk mencapai satu tahap yang tertinggi di mana orang yang menghasilkan seni itu selalunya mempunyai kreativiti yang tertentu, mempunyai kebolehan yang luar biasa untuk menghasilkan sesuatu hasil seni. Misalnya kita tengok sahaja bangsa Melayu, mereka menghasilkan peribahasa Melayu misalnya, ya. Ada peribahasa yang mengatakan cakap siang-siang, pandang-pandang. Kalau cakap malam, dengar-dengar. Ada sebab kenapa siang dan malam itu dikaitkan bersama. Siang memang kita tahu, kita boleh nampak orang, sebab itulah kita pandang-pandang bila bercakap itu. Dan malamnya pula mungkin suasananya yang gelap, maka kita dengar mungkin jejak kaki dan sebagainya. Tetapi hasil daripada peribahasa itu sendiri hendak menyatakan bahawa apabila kita hendak bercakap tentang sesuatu perkara, kita haruslah berhati-hati. Ini menunjukkan bangsa Melayu yang terdahulu begitu kreatif dalam membina asas kehidupan dalam menentukan cara hidup. Masyarakat Melayu juga mempunyai konsep kesenian tersendiri yang disebut sebagai karang-karangan dan perhiasan. Ini ada kaitannya dengan satu penghasilan yang mana untuk memenuhi keperluan dan pada masa yang sama ada unsur hiburan ataupun untuk perhiasan. Seterusnya, bila kita bercakap tentang seni daripada dahulu sehingga sekarang, kita tidak boleh nafikan bahawa apabila manusia itu berubah, generasi berubah, maka kesenian sesuatu bangsa itu berubah. Begitulah juga kepada kesenian Melayu. Kesenian Melayu turut melalui proses transformasi di mana seni pada hari ini tidak lagi dilihat sekadar cantik atau tidak cantik, tetapi lebih menjurus kepada adakah sesuatu hasil seni itu memberi kesan atau tidak memberi kesan. Apabila kita bercakap tentang memberi kesan ini, perkara pokok
yang diberikan perhatian ialah apakah nilai estetika yang ada kepada seni itu. Ya, sebab itu nilai estetika atau keindahan ini merupakan aspek yang sangat penting, dan kalau kita lihat dalam kesusastraan Melayu atau kesusastraan mana-mana bangsa sekalipun sangat mementingkan nilai estetika. Estetika yang dimaksudkan di sini bermaksud penghayatan, tanggapan, rasa senang, terharu, menenangkan, bergetar jiwa, syahdu, tersentuh, terdorong untuk bertafakur dan berfikir, merenung, terkesan dan merasa peka. Izinkan saya mengambil 2-3 contoh daripada nilai estetika yang telah saya nyatakan ini. Ya. Baik, penghayatan yang dikatakan ini misalnya, katakanlah seseorang itu menghasilkan hasil seni dalam bentuk seni lukis, iaitu lukisan. Apabila seseorang itu cuba untuk menghasilkan seni lukis itu, bagaimana dia menterjemahkan apa yang hendak dilukis itu di atas kertas, ya. Sejauh mana penghayatan itu ada. Misalnya katakanlah hendak melukis satu panorama tentang budaya masyarakat Melayu, maka si pelukis itu perlu mempunyai penghayatan, dan sebagai orang luar yang menilai lukisan itu juga, adakah mereka dapat menghayati apa yang telah disampaikan. Begitu juga kalau kata kita menyaksikan satu lukisan yang apabila orang yang melihat itu rasa terharu, rasa tersentuh, rasa terkesan, maka itu dikatakan lukisan yang dihasilkan itu dapat meninggalkan kesan dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Selain daripada itu, proses penakulan juga turut memainkan peranan penting apabila kita bercakap tentang kesenian. Ini bermaksud proses pengalaman, pengetahuan dan cita rasa yang sedia wujud atau dimiliki dalam ingatan seseorang itu turut memberikan kesan dalam proses menilai sesuatu seni itu. Seterusnya, kita lihat bila kita bercakap tentang kesenian Melayu, kita juga sebenarnya perlu memperkatakan tentang ciri-ciri kesenian Melayu itu. Saya percaya bangsa-bangsa lain juga ada keseniannya yang tersendiri seperti yang telah saya nyatakan di peringkat awal tadi, dan bangsa Melayu juga mempunyai ciri-ciri tertentu apabila memperkatakan tentang kesenian Melayu. Misalnya yang pertama, ini merupakan ciri yang paling penting apabila bercakap tentang seni, iaitu kehalusan. Kehalusan ini dikaitkan tinggi rendahnya sesuatu seni itu. Maknanya jika sesuatu seni itu dihasilkan dengan penuh kehalusan, maka ia diangkat sebagai satu seni yang tinggi, yang mahal harganya. Ya. Kenapa saya kata kehalusan merupakan satu peringkat yang sangat penting? Sebab untuk menghasil atau mencapai tahap kehalusan ini, ia memerlukan beberapa faktor dalaman yang perlu ada pada seseorang yang hendak menghasilkan seni itu. Ini bermakna orang itu perlulah memiliki misalnya sifat seperti sabar, tertib, teliti yang bukan mudah untuk seseorang itu dapat. Tetapi jika penghasil seni itu mempunyai ciri-ciri seperti sabar, tidak kisah dengan tempoh masa yang dihasilkan dan sebagainya, maka selalunya hasil seni yang dikatakan itu memiliki tahap kehalusan yang tinggi. Misalnya kalau kita lihat satu busana misalnya seperti batik atau songket, memerlukan penelitian kesabaran untuk menghasilkannya. Seterusnya, keberukiran. Keberukiran ini tidak boleh dinafikan dalam kehidupan orang Melayu. Orang Melayu sejak daripada dahulu lagi memang sinonim dengan seni ukir. Ya. Jadi apabila bercakap tentang keberukiran ini, selalunya kita boleh kaitkan dengan seni bena Melayu. Di mana dalam seni bena Melayu ini tidak, orang kata tidak sah kalau kata rumah Melayu, masjid, apa jua seni bena ini misalnya, kalau tidak diselitkan dengan ukiran-ukiran tertentu. Dan orang Melayu mempunyai perlambangan atau motif-motif yang dikaitkan dengan Islam. Misalnya motif itik pulang petang. Motif itik pulang petang ini dikaitkan dengan keamanan, kerjasama dan sebagainya. Begitu juga motif-motif seperti motif alam seperti awan, bintang dan sebagainya. Seterusnya, keseimbangan. Keseimbangan ini perlu ada kerana melalui keseimbangan kita dapat melihat bagaimana sesuatu hasil seni itu dicipta dengan mengambil kira banyak aspek. Misalnya dengan melihat kepada aspek pencahayaan, melihat dari aspek bagaimana sesuatu bentuk itu dihasilkan, saiznya, kedudukannya, perlambangan dan sebagainya. Keempat adalah keharmonian.
Bila kita bercakap tentang keharmonian pula, ianya mestilah berkait rapat juga dengan seimbangan. Bagaimana sesuatu warna itu misalnya harmoni dengan satu warna yang lain. Bagaimana kedudukan gambar ini misalnya dengan kedudukan gambar yang lain. Semuanya itu perlu diambil kira. Seterusnya yang kelima adalah keindahan dan ketenangan yang keenam. Ini juga berkait mungkin apabila seseorang itu melihat hasil seni itu, kita akan dapat rasa keindahan, kita rasa tenang. Sebab inilah yang kebanyakan manusia hendak lihat hasil daripada kesenian yang telah dihasilkan oleh manusia. Seterusnya, kita bercakap pula tentang genre atau jenis kesenian Melayu. Kesenian Melayu memang ada pelbagai dan antaranya mengikut Anwardin ada 9, iaitu pertama kesusastraan yang terdiri daripada novel, cerpen, cerita rakyat, puisi yang saya kira memang banyak di Malaysia ini. Misalnya kita ada novel Shahnun Ahmad, novel Salina dan sebagainya. Kemudian cerita rakyat seperti wayang kulit, puisi. Ini merupakan hasil seni kesusastraan yang tidak lepas daripada pandangan masyarakat Melayu. Seterusnya yang kedua, seni persembahan seperti tarian, nyanyian, tarian ayam didik misalnya, tarian zapin yang terkenal di Johor, kemudian nyanyian lagu-lagu rakyat dan sebagainya. Yang ketiga, seni lakon, boleh jadi seni lakon berbentuk teater seperti makyong, wayang kulit, bangsawan. Yang keempat, seni rupa dalam bentuk arca, kraft, ukiran-ukiran tertentu, lukisan, pertukangan dan sebagainya. Yang kelima, seni gerak seperti seni silat, tarian. Yang keenam, kraft, batik, songket tenunan. Ini juga merupakan antara kesenian yang paling rapat dalam kehidupan manusia. Sehingga ke hari ini kita dapat lihat juga bagaimana batik dan songket terus berkembang. Walaupun fungsi-fungsinya mungkin kita boleh fikirkan mungkin sudah berubah jika dibandingkan dengan dahulu. Seterusnya yang ketujuh, seni banner seperti monumen, istana, rumah-rumah lama seperti rumah kutai di Perak, rumah ibadat dan sebagainya. Yang ke-8, permainan rakyat, sepak raga, congkak. Ini merupakan permainan yang masih kekal sehingga ke hari ini. Kalau kita lihat, congkak masih lagi menjadi tradisi dalam acara-acara tertentu. Dan yang ke-9, kritikan. Bukan fiksyen seperti pengulas, pentafsir, pengajar, penggodam. Semua itu memerlukan seni. Apabila hendak menjadi pengulas, tidak boleh sebarangan. Mesti ada seni-seni tertentu yang mesti dipelajari.